Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaid bin Umair, katanya ada seseorang kata, "Wahai Rasulullah, apakah hak unta?" Lalu dia menyebutkan riwayat sama dengan riwayat tadi dari segi maknanya, cuma dia ada tambah, iaitu wa i'arata dalwiha, meminjamkan timbanya, timba unta. Jadi kalau dia timba unta, meminjamkan ambing susu dia, labu susu dia. Kita berilah kau orang ambil lah. Moga kita banyak dah demo. Susah kenapa? Ambil lah untuk 2-3 hari. Beri pinjam. Labu susu tu maksudnya beri pinjam ibu dia tu lah. Ambil lah 2-3 hari. Buat minum susu ni. Sementara senang, ataupun sementara ada sini, lepas tu nak pindah pergi ke lain pula, tak apalah, bagi balik lah. Beri pinjam lagu tu. Itu termasuk di dalam hak orang pada unta. Hak lain-lain kita boleh fikir gitulah juga, seperti tu juga. Hak lain-lain pun tidak nanti unta saja, hak lain-lain, misalnya ayam kau serupa juga, kambing kau serupa juga. Kalau binatang, kalau hak tidak binatang berkait dengan tupai orang ni, kereta kau, van kau, ataupun apa-apalah, hak orang perlu. Hak orang perlu. Seterusnya, riwayat daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW menyuruh daripada setiap 10 wasak buah tamar yang dipetik, supaya digantungkan satu tandan daripadanya di masjid untuk orang-orang miskin. Untuk orang-orang miskin. Dalam setengah-setengah riwayat, setiap 10 tanda diletakkan di masjid itu sebagai usyur, yakni mengeluarkan 1/10 daripada hasil dia tu. Daripada hasil buah tamar, buat pergi ke masjid. Ni pada ketika sahabat-sahabat Nabi dulu ada hak susah, hak duduk di sufah, duduk di serambi masjid. Nabi SAW mari daripada jauh-jauh tu, tak ada harta benda, tak ada tanah, tak ada keluarga, tak ada apa, duduk situ. Demon ni pergi duduk kutik tu lah, ambil sebutir seorang, makan, esok pula gitulah. Ada orang ni buat mari, orang ni buat mari. Ini menunjukkan tak apa makan dalam masjid. Makan dalam masjid tak apa, jangan sampai jadi kotor. Kalau kotor basuh lah. Kalau jadi jemar belengah, basuh lah, jangan dibiarkan begitu. Dan bawa dalam masjid untuk keperluan orang, tak apa. Tidak kata tak boleh, haram makan dalam masjid, tidak. Bahkan untuk kemudahan, masjid itulah tempat orang perginya. Gantunglah situ. Ataupun buatlah apa-apalah. Kita kata sekarang ni air kau musim panas, letak bekas air situ. Mungkin tengok lari kat orang pula tu, cerita lain lah. Tengoklah lagu mana hak sepatutnya nak buat tu. Macam-macam kan berlaku. Tapi kalau kita kata terpelihara, benda tu besar, dan boleh ikat, kemas ke apa boleh buat, tak apa letak. Itu pun termasuk dalam kebajikan juga. Buat kebajikan juga untuk orang. Ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain-lain. Biasanya orang jauh-jauh mari, macam tempat kita di masjid besar ni, orang jauh-jauh ni mari cari masjid besar lah. Molek benar lah kalau ada buat makan mana-mana, mari. Boleh orang tupai. Boleh orang tupai sebekas-bekas. Awak mari. Tak apa. Buat begitu di dalam masjid. Tidak salah. Dan ini walaupun riwayat Ibnu Ishaq, sebenarnya riwayat ini bukan Ibnu Ishaq saja, orang lain lagi ramai lagi yang meriwayatkan begini. Dan memang berlaku di zaman Nabi SAW perbuatannya seumpama ini. Nggak boleh, sesuai dengan keadaan kita lah. Kalau orang Arab makanan dia buah tamar, kita makanan kita nasi, awak mari nasi, letak situ. Orang-orang yang nak, awak perlu tu, dia pergi ambil lah. Boleh juga buat lagu tu. Daripada bazir, setengah-setengah orang dia tak terfikir, padahal nak pahala ni tidak nanti lah mana.
Sampai rosak. Pisah kau gapo lah baik awak mari masjid. Awak mari masjid kau balasah kau apa-apa lah kita kata tepat orang hak baik. Mula-mula kalau hak jahat tu pun boleh jadi dia pergi masjid tu jadi maya juga ikut-ikut dulu mula-mula tu. Mula-mula tu nak nunjuk-nunjuk nak jaga hati orang je mula-mula. Lama-lama dia jadi berubah mungkin mudah-mudahan di tempat yang baik. Dengan cara tarik dia di situ, letak di situ, bukan tempat lain. Kalau tempat lain tak ada kelebihan lah. Kalau di sini untuk tarik dia mungkin ada faedah dia, ada kesan dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, tiba-tiba ada satu orang di atas unta je, duduk atas unta dia. Faja'ala yusarrifuha yaminan wa shimalan. Dia pun mula memusing-musingkan untanya ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada lebih belakang untanya, maka hendaklah dia membawa orang yang tidak ada belakang unta, orang yang tidak ada kenderaan bersamanya pula. Orang yang ada padanya lebihan bekalan, hendaklah dia memberikan bekalan kepada orang yang tidak ada bekalan, dan membawa pula, hendaklah dia membawa pula orang itu dengan bekalan diberikan kepadanya. Sehingga kami kira tidak ada hak kepada sesiapa pun daripada kami pada apa-apa yang lebih daripada keperluannya. Nabi sebut belakang sehingga tak ada kamu satu pun hak lebih. Kalau hak lebih tak, dia suruh beri kat orang selalu, suruh beri kat orang. Kalau patut kelik sekali, kelik sekali, pergi hantar dia. Pergi hantar dia. Patut boleh beri dia situ, beri situ. Kalau dia tak boleh nak kelik sebab tak ada kenderaan, dia perlu bekal, bawa bekal tu, pergi sekali dengan dia ke rumah dia. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma berhubung dengan orang ni dia pusing ke kanan dan ke kiri ni, apa maksudnya? Ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama mengatakan dia pusing ke kanan dan ke kiri ni, dia nak menunjukkan kepada orang ramai, biar orang tengok sendiri. Nabi SAW pun ada situ juga, biar Nabi tengok sendiri bagaimana keadaan untanya yang telah lemah, yang telah penat berbuih-buih mulut tu. Letih dah unta dia. Bila orang tengok gitu, orang pun biar timbul perasaan nak tolong orang lain, ada unta lain, builah kepada dia. Dia nak pergi mana, bui pinjai kepada dia, ataupun tolong hantar dia. Unta dia tak erat nak jalan dah ni, tengok sendirilah, tengok sendiri. Itu tujuan dia pusing ke kanan, pusing ke kiri. Satu. Yang kedua, ada juga ini dalam syarah dia sebut, Syekh Ahmad Ali Muhaddith As-Saharanfuri, dia sebut, dia ambil daripada Maulana Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi thumma Al-Muhajir Al-Makki, pendapat dia. Dia kata orang ni pergi tu dengan bergaya atas unta dia tu. Kalau orang naik kuda kan tak, pusing kot ni, galak nampak. Nabi SAW kata gini sebagai teguran kepada dia. Tak usah duduk galak, tak ada faedah. Duduk belagak, duduk galak, duduk bergaya, tak ada faedah. Hak tu mendatangkan dosa, bukan mendatangkan pahala. Kalau kuda tu hebat sangat, kalau unta tu gagah sangat nampak, baiklah, tolong orang, bantu orang, gendong orang, ataupun bui kepada dia. Itu lebih baik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu dia memusing-musingkan ke kanan dan ke kiri itu, maksudnya dia nak cari orang lah. Kalau ada orang yang perlu nak balik ke jalan dia, rumah dia tu sama dengan jalan ke rumah dia, siapa nak tupai? Itu tujuan dia pusing ke kanan ke kiri tu. Dan Nabi SAW kata gini ni kepada orang lain, ikutlah dia, jadikan dia sebagai contoh. Sebab apa? Dia ni tengok, bila sampai situ tengok pusing kanan pusing kiri, tengok orang,